Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita yaitu nisbah setara. Tapi sebelum itu cikgu mau minta maaf lah sebab terpaksa mengubah waktu pembelajaran kita pada sesi malam. Disebabkan pagi tadi cikgu terpaksa ke hospital. So sebab anak cikgu mau dicek dia punya kuning lah. Jadi apa itu kuning? Nanti kamu tahu lah itu bila sudah kamu besar nanti. Oke, so kita teruskan nisbah setara. So apa itu nisbah setara? Nisbah setara nih dia mudah saja. Belajar dia sama macam kamu belajar pecahan setara. Dia hampir sama, tapi dia tidak samalah, cuma hampir sama jalan kerja dan sebagainya. Setara tuh means nilainya samalah. Pecahan tuh contoh seperti di bawah nih. Kalau kita perhatikan raja 2/4, dia setara dengan ataupun sama dengan 1/2 pecahan. Dan dia juga setara dengan 6/12. So, kenapa boleh begitu? Sebab 1/2 ini adalah pecahan paling termudah. Ini termudah. Tentunya yang paling kecil. Dan daripada 1/2 ini kita boleh besarkanlah menjadi 2/4, 6/12, kemudian 12/24, 8/16, 4/8 dan sebagainya lah. So konsepnya nisbah setara sama. Macam mana kita permudahkan 2/4 ini untuk menjadi 1/2? Ini kita bahagi 2. 4 juga kita, apa yang kita ubah di pengangka, so penyebut pun kena dibahagikan dengan 2 lah. Begitu juga untuk kita membesarkan satu pecahan 2/4 menjadi 6/12, kita darablah ke darab 3. So apabila atas didarab dengan 3, bawah juga didarab dengan 3. Jadi asasnya 1/2 nih dengan 2/4 dan 6/12 adalah semuanya pecahan setara. So sama juga dengan konsep nisbah. Apabila kita tulis 2 nisbah 2 kepada 4. Ini nisbah 2 kepada 4, dia setara dengan 1/2. Why? Sebab 2 nih kita bahagi dengan 2, 4 juga kita bahagi dengan 2. So dia dapat nisbah 1/2. Begitu juga apabila kita coba besarkan dia ataupun menjadikan nisbah itu, dia still nilai sama, cuma angkanya itu menjadi besar. So 2/4, macam mana dia boleh jadi 6/12? Dan kenapa nilainya masih sama? Sebab 2 kita darab dengan 3, dia jadi 6. Dan 4 kita darab dengan 3, dia jadi 12. Dan bila kita permudahkan dalam bentuk termudah, so ini adalah nisbah paling termudah lah. So konsep sama, cuma penulisan saja yang lain. Nisbah menggunakan 2 titik bertindih dan pecahan menggunakan per. Jadi ketiga-tiganya cuma yang saya kata tadi lah. Adalah nisbah setara. Contoh, so di sini antara berikut manakah nisbah yang setara dengan 27/45? So very simple. Kamu hanya pilih sama ada di bahagi ataupun didarab lah. Sama ada dia bahagikan dia dengan satu nombor ataupun kamu darab dia dengan satu nombor menjadikan dia lebih besar. So ada 2 choice. Satu kita guna pendaraban,
kita pilih kalau untuk menjadikan dia besar, ataupun kita guna pembahagian untuk menjadikan nisbah itu menjadi kecil. Oke. So, pilihan yang pertama 9 kepada 15. So, 27 itu kamu kena pikirkanlah, adakah dia boleh jadi 9? Perlu dibahagi berapa? Bahagi dengan 3 kan? Ataupun kamu boleh daripada pilihan jawapan tuh kamu boleh besarkan. Bolehkah 9 kepada 15 itu menjadi 27 kepada 45? Oke. So, kita pilih cikgu pilih permudahkan daripada, ataupun cikgu ambil daripada pilihan jawapan lah, lebih mudah kan, sebab pilihan jawapan. Oke, so yang pertama 9 kepada 15, bolehkah dia menjadi 27 kepada 45? Kalau boleh maka dia setara, kalau tidak boleh maka dia tidak setara. So, untuk menjadi 27 kita perlu darabkan 9 ini dengan 3. So, bila 9 didarab dengan 3, yang sebelah kanan pun kena darab dengan 3. Maka kita akan dapat 9 dapat 27 kepada 15 kali 3, 45. So, maka iyalah. Oke. Maka ini adalah pecahan setara. Sorry. Ini problem. Ada problem. Nampak sudah jawaban. Oke. So, tidak mengapalah. Oke. So, itu di back ya. Oke. Jadi dia adalah nisbah yang setara lah dengan 27 kepada 45. 9 kepada 15 adalah nisbah yang setara dengan 27 kepada 45. So, ini nisbah setara. Yang kedua, 5 kepada 3. Oke, nisbah 5 kepada 3. Again, 5 kepada 3. Tujuan kita untuk menjadikan dia 27 kepada 45. Oke, so dengan jelas ya, 5 boleh jadi, 5 tidak boleh jadi 27. 3 pun, 3 boleh jadi 45 kan. Jadi kita boleh tahu sudah yang dia itu tidak setara. Tapi bagaimana jalan kerjanya? So, kita pilih yang 3 inilah, sebab jelas dia boleh jadi 45. So, kita kali dengan 15. Ini pun kita kali dengan 15. So, begitu. Maka akan dapat jawaban 5 kali 15. Berapa tuh? 15 kali 2, 30. 60. 75. Oke, 75 kepada 45. So, itu bukanlah jawaban yang kita cari lah. Oke, itu bukanlah jawaban yang kita cari. Maka jawabannya adalah salah lah. Ini bukan nisbah satunya. Nisbah setara. Oke, bukan nisbah setara. Oke, ataupun kita boleh guna lambang itu tidak sama dengan. Oke, tidak sama dengan. Oke, tidak sama dengan 27 kepada 45. So, yang ketiga, 54 kepada 90. Ini agak mudah juga lah. Oke, sebab kita hanya perlu kita perlu bahagi dengan 2. So, kita boleh guna lambang begini ataupun kita boleh guna per. Oke, so kita lihat di sini 45 dengan 90 ini dia mudah lah. Artinya 90 itu kita boleh jadikan dia 45 dengan membahagi 2. Maka sebelah kiri pun kita kena bahagi dengan 2.
maka dapatlah 27 kepada 45, dan ini adalah nisbah setara. Oke, so selesai untuk soalan yang ketiga. Dan pilihan yang keempat, 1/2 kepada 5/6. Nah, ini ada rumit sedikit sebab kamu kena buat 2 step, ataupun kamu boleh terus kalau sudah biasa, kamu boleh terus selesaikan dia. Kamu boleh terus selesaikan. Ada 2 kaidah. Yang pertama, ataupun cara yang lebih mudah, first kita hilangkan penyebutnya. Oke, so kita hilangkan penyebutnya. So di sini penyebut yang pertama 2 dan penyebut yang kedua ini adalah 6. So kita kena hilangkan 6 dan 2 dengan mendarabnya dengan GSTK-nya lah, gandaan sepunya terbesar antara 2 dengan 6 itu. Ataupun dengan lebih mudah lagi, kalau cikgu akan pilih yang 6 lah, sebab 6 ni dia boleh memotong 2. Oke, 6 itu lebih besar daripada 2 kan. Jadi kita darabkan dengan 6 sebelah kanan dan sebelah kiri kita darabkan dengan 6. Maka ini kita boleh potong menjadi 1. Dan ini kita boleh potong. Tapi di atas ada 3. So ini akan menjadi 3 kepada 5. Oke, 3 kepada 5. So, bila sudah kita dapat 3 kepada 5, kita besarkan pula dia menjadi 27 kepada 45. So, bolehkah 27, 3 itu jadi 27, dan 5 itu bolehkah dia jadi 45 dengan guna pendarab yang sama? Ya, of course, dia boleh. Oke, dia boleh. Oke, darabkan dengan 9. Ini pun darab dengan 9. Maka kita akan dapat 27 kepada 45. Oke, maka dia adalah nisbah setara lah. Oke, nisbah setara. Ada cara lain? Yes, of course. Ada cara yang kedua, ini untuk advance. So, kamu boleh rujuk kaidah alternatif itu. Teruskan darab dengan nomor besarnya itu. Oke, terus darab dengan nomor yang besar. Kalau kita lihat di situ 1/2 nih mau dapat 27, kita mesti darabkan dengan 2 kali ganda 27 kan, yaitu 54. So sebelah kiri darab 54, sebelah kanan juga darab dengan 54. So dia akan dapat jawaban yang sama. Oke, boleh. So cikgu harap penerangan itu cukup untuk Anda fahamlah. Ya, cukup membuatkan Anda faham berkenaan dengan nisbah setara. Okay. So, ada juga penyelesaian masalah. Guna masalah, dia tidak guna direct. Dia ayat. Contoh, Puan Habibah mencampurkan 4 cawan cuka dengan 8 cawan air untuk memperolehi cecair pembersih semula jadi bagi tingkap kaca rumahnya. So, kenal pasti dan tentukan 2 nisbah setara yang mungkin bagi cecair pembersih ini. So, ini very simple. Oke, 4 kepada 8. First, dia mau 2 nisbah setara yang mungkin. So, sebenarnya banyaklah, bukan sejak 2. So, kita ada pilihan. Sama ada kita mau kecilkan nisbah itu ataupun bahagikan dia dengan nomor yang sama, ataupun kita darabkan dia dengan nomor yang sama untuk menjadikan nomornya itu besar. So di sini of course lah dia setara dengan, dia minta 2 saja. Kalau kita kecilkan, kita boleh bahagikan dengan 2. Oke, di seluruh 4 bahagi 2, 8 bahagi 2. So dapat 2 kepada 4. Oke, so itu yang pertama. Dan yang kedua, kita boleh juga darabkan dia 4 kali 2, 8.
8 kali 2, 16. So, sudah memadai. Kita sudah dapat dua jawaban, yaitu nisbah yang setara. Oke, ada lagi yang setara? Ada banyak, tidak terkira. As long kita boleh bahagi dan kita boleh darabkan sebelah kiri, oke, dan juga sebelah kanan nomor itu dengan satu nomor yang sama. Oke. So, sini ada latihan lah untuk kamu. So, kamu boleh coba lah. Oke, kamu boleh coba dan cikgu bagi masalah setengah jam begitu untuk kamu, ataupun 15 menit lah. 15 menit sebab video ini dalam 15 menit. Oke. So 15 menit kamu selesaikan dan jam yang berikutnya dalam setengah jam begitu kita akan bincangkan. Cikgu mau kamu snap jawaban kamu, oke, dan postkan di dalam grup kita. So, supaya cikgu boleh semaklah dan kita bincang sama-sama di mana dia punya kesilapan ataupun kalau betul. So, very good lah, tahniah dan syabas kalau kamu boleh memahami. Oke, so itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan nisbah setara. Ingat konsepnya sama dengan kita menyelesaikan pecahan setara, cuma penulisannya itu kalau pecahan guna kaidah pecahan, kalau nisbah kita guna titik bertindih. So itu saja guys untuk hari ini. I love you so much. Thank you for watching my video. Dan cikgu harap kamu terus berusaha sepanjang cuti PKP ini. Oke, so kamu boleh buat latihan, belajar daripada internet, ataupun kalau ada buku boleh start buat latihan. Kalau ada apa-apa persoalan, kamu boleh direct message cikgu. Cikgu pun tengah bercuti nih, so banyak masalah pang. Cikgu boleh, insyaallah lah cikgu boleh jawab direct kalau kamu message cikgu. So, oke, so cikgu mau kamu buat soalan satu sahaja dan snapkan gambar itu dan berikan jawaban nantilah. Kita akan bincang dalam grup. Okay guys, thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.